المسجد عادة في حياته، أي يذهب إلى المسجد. Dia pergi ke masjid itu kebiasaan dalam hidup. Dia suka menjadi ahli masjid. Dia sembahyang di masjid. Dia mengimarahkan masjid. Maka kata Nabi, fashhadu lahu bil iman, saksilah oleh kamu bagi orang yang melazimkan diri dari masjid itu dengan iman. Tuan-tuan, marilah kita memastikan tak kala mana kita telah menjadi ahli Allah. Tak kala mana kita sudah memilih untuk berada di antara ahli Allah, di antara imam masjid ini, supaya kita ikhlas di dalam amalan kita. Mari kita membersihkan hati, kerana sesungguhnya celakalah semua manusia yang beramal, walaupun dia beramal dengan ilmunya, melainkan dia ikhlas di dalam amalan. Semua manusia akan menjadi celaka, melainkan dia orang yang berilmu. Sedangkan semua orang berilmu pula celaka, melainkan dia orang yang beramal dengan ilmu. Sedangkan orang yang beramal dengan ilmu itu celaka, melainkan dia orang yang ikhlas di dalam amalannya. Maka ikhlas ini bukan hati. Kita tidak dapat melihat ke dalam hati orang di depan kita. Saya tak tahu dalam hati tuan-tuan tak tahu dalam hati saya. Mari kita ikhlas. Hati itu adalah raja bagi segala anggota. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada seketui darah, ada segumpal daging, darah tubuh yang duduk dalam jasad manusia. Kata Nabi, apabila elok jasad, apabila elok ketui darah tubuh itu, maka eloklah perjalanan jasadnya. Apabila buruk, akan ketui daging itu atau darah tubuh itu, maka buruklah perjalanan jasadnya. Ada orang yang qalbu, itulah yang dikatakan. Maka dalam saat mana orang begitu menjaga tubuh, dalam saat mana orang begitu memelihara akan kesihatan tubuh, mari kita merenung sejenak kesihatan hati kita. Mari kita merenung sejenak bagaimana hati kita di dalam. Orang fikir tentang jasmani itu, dia buat pendidikan jasmani. Dia rancang makanan suplemen, makanan tambahan untuk menjaga jasmani. Tetapi tidak ramai berfikir soal hati. Tidak ramai berfikir soal rohani. Rohani yang ada di dalam kita mempunyai ikatan yang sangat rapat dengan hati. Jasmani kita yang daripadanya terbit amalan, terbit perbuatan, mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan soal hati. Kalau hati tidak bersih, maka yang lain juga tidak bersih jadinya. Kalau hati tidak betul, yang lain juga tidak betul jadinya. Dalam kata yang lain, Allah tidak akan memandang pandangan kita. Kalau sekiranya perkara hati yang pertama ini tidak diselesaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala bertuan, dia tidak tengok
Dia tidak menutup aurat umpamanya. Dia pakai pakaian yang tidak menunjukkan takwanya kepada Allah. Kemudian dia kata, saya baik. Saya tak tuduh pada. Memang betul, tapi hati saya baik. No. Kalau hatinya baik, baik itu bukan kita kata. Baik itu Allah kata. Al-hasanu ma hassanahu Allah, wal kabiru ma qabbaha Allah. Yang baik adalah yang ditentukan baik. Itu standard itu. Itu indikator itu. Allah yang tentukan baik. Macam mana Allah tentukan baik? Allah tunjukkan dalam Quran. Bini. Dalam hadis menjadi. Tuan, yang keji yang buruk juga ditentukan oleh Allah. Sebab itu al-halal bayyin wal haram bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Kenapa? Jadi kalau seseorang kata dia tak tutup aurat tapi hati dia baik, maka sebenarnya itu satu kebohongan pada syarak. Syarak mengira seorang itu baik apabila dia melaksanakan perintah Allah, tetapi standard syarak itu diberikan kepada hati ikhlas. Sebab amalan kita tuan-tuan, kalau kita nak Allah terima, kena ada sebab syarat. Hati ikhlas. Besar, kita ikhlas besar. Yang kedua, amalan yang kita buat itu mengikut syarat. Mengikut syarat. Hati ikhlas. Kita sembahyang lillahi ta'ala, usalli fardhu subhi raka'ataini wa huwa lillahi ta'ala, Allahu akbar. Lafaz itu sunat dia. Dan lafaz sunat dia itu Allah lillahi ta'ala. Man yahkum Allah. Kita tak tahu kalau kita sembahyang kerana apa, tak tahu. Boleh jadi dia sembahyang kerana mak ketua dia. Boleh jadi dia sembahyang kerana bini dia. Boleh jadi dia sembahyang kerana ketua dia. Tetapi Allah tahu. Ikhlas. Lepas tu dia mesti ikut syarat tentukan. Subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Lepas tu kena mulakan takbir, ihram, kena berakhir dengan salam. Aqwal wa af'al, muftatahatun bil takbir wa muftatamatun bil taslim. Beberapa banyak perkataan dan beberapa jenis perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Tetapi dalam itu ada sistemnya. Lepas takbir buat apa? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Sembahyang bagaimana kamu itu aku sembahyang. Makna kita kena ikut hak yang ada Nabi tunjuk, diterima oleh para sahabat, diambil oleh para tabi'in, diteruskan tabi'in, diambil oleh para ulama yang berkhabar. Zuhur kaedah macam mana Nabi sembahyang. Baca Fatihah. Tak boleh pergi baca tahiyat dulu. Baca Fatihah dulu. Lepas tu rokok. Tak boleh sujud dulu. Mesti rokok. Lepas tu sujud. Kalau seorang punya sembahyang cantik tak sekalipun, tiba-tiba hatinya tidak ikhlas. Mana yang salah? Tidak ada mana. Tidak akan memberikan kepadanya pahala. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang bagi kredit macam mana pun amalan kita, tapi hati kita tak ikhlas, tidak ada usaha. Tuan-tuan, sama lah dengan orang yang dia ikhlas, dia kata ikhlas, dia kata satu pagi bini tengok-tengok suami sembahyang subuh 6 rakaat. Bini tengok-tengok lelaki dia sembahyang subuh 6 rakaat, tengok-tengok baik 6. Abang sembahyang apa? Sembahyang subuh lah. Abang sembahyang berapa rakaat? 6. Abang masih pas sembahyang 6. Betul. Abang sangat ikhlas hari ini. Abang terlalu ikhlas. Nak abang tak tahu nak abang ikhlas pun. Maka sah tak sah sembahyangnya tidak juga sah kerana dia tidak mengikut syarat. Clear. Mesti clear. Betul.
betul dengan hati kita, betul dengan perbuatan kita. Mesti kena pastikan yang betul. Kita tak kena berjuang sebab hati ini tempat mazalul syayatin. Hati ini tempat sarang bagi setan. Kata Imam Ibnul Qayyim, al-qalbu imma an yakuna arshan lirrahman wa imma an yakuna arshan lisyaitan. Hati dia boleh menjadi singgasana bagi Allah, dia juga boleh menjadi singgasana bagi syaitan. Kena berjuang, kena bersihkan hati. Hati raja tuan, hati raja. Sebab itu mahallul niyah. Aina mahallul niyah? Mahallul qalb. Tempat dia itu dalam hati. Hati. Kalau sekiranya ikhlas tak ada di hati itu, habis. Hati itu apa? Raja. Hati itu umpama apa? Ikhlas itu umpama apa? Umpama kepala pada tubuh manusia. Kalau tubuh manusia dan anggotanya itu umpama amalan, maka kepala itu umpama hati yang ikhlas tadi. Mana ada manusia boleh hidup tak ada kepala? Ada tubuh dia tadi ada. Sebab itu kita sebelah di tengkuk, kita sebelah di tengkuk, kita tak potong kaki, kita tak potong tangan. Kalau orang tu dia berompak, dia dirobak gerak kaki kanan, potong kaki kiri, boleh hidup. Ada tak orang hidup tak ada tangan? Ada. Ada tak orang hidup tak ada kaki? Ada. Ada tak orang hidup tak ada tangan, tak ada kaki? Ada. Awak jiwa, kaki tak ada, tangan tak ada, kepala, badan ada. Duk atas troli, bagi salam tak hilang, baca Quran tak, kita bagi derma kat dia. Tapi kalau satu orang kita jumpa dengan dia dan pakai dengan cantik, dengan badan tegak, berinkis, kan, necktie, baju, blazer, berkelit, saya baca, tentu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam. Mana kali-kali, ni GM mana orang yang di dalam media je mana? Tengok kepala tak ada apa. Dia suat dengan apa? Kepala tak ada. Mana nak dalam? Tak tahu. Kalau saya tak tahu, saya tak tahu. Betul? Tidak ada seorang manusia pun di mana ceruk dunia ni tak ada yang boleh hidup tak ada kepala. Tak ada. Sebab kepala ni dia ada semua tadi. Sebab itu orang yang gantung diri dia mati, dia dikira membunuh diri, sama seperti dia buat perbuatan yang lain yang membunuh diri, kerana dia membinasakan sarang dia. Tak ada orang boleh hidup kalau sekiranya dia betul tadi. Tak ada. Tak apa kalau hancur, sebab di dalam Islam hukum dia hancur. Kita bisa tengok, tekan dalam YouTube, tengok macam mana pelaksanaan qisas di Saudi. Potong kepala, putih kepala. Kita tengok, tetapi sebenarnya kerat kepala sah dan kita. Sebab itu kita sebelah di tengok. Dan bila kita sebelah di tengok, dia akan memancing darah keluar. Dia flash. Sah dan kematian yang mudah ada dengan sebelah di tengok. Tentang pisau bagi kadang, dia pakai pedang, pakai kadang, putih, mati. Jadi, yang putih di kepala itu apa? Ikhlas. Bila dia ikhlas tak ada, habis. Tangan, buat anggota cantik, baju, elok, lawa, elok, semua. Tidak ada mana. Abang Mansurah. Jadilah ibarat debu yang berterbangan. Kita punya buat amalan, tetapi kita tunjuk dekat orang.
hati itu melainkan terus lidahnya. Apa makna? Maknanya kalau satu orang tu hatinya betul, maka dengan sendirinya lidahnya betul. Dia akan cakap jujur. Sebab itu tuan-tuan, khianatan berlaku apabila manusia sudah tidak betul di sini. Bila manusia ini imannya lemah, bila manusia ini akidahnya bermasalah, hatinya tak betul, habis dia berkhianat. Terus ada cakap soal accountability, nak cakap soal integrity, kita akan menghadapi masalah sebab sini tak betul. Dia akan bekerja kepada bos, dia akan bekerja kepada suami, dia akan bekerja kepada mak, dia tak bekerja kerana Allah. Mak dia ada di rumah, suaminya ada waktu tertentu, bos dia ada di bilik, polis ada di simpang jalan. Tetapi Allah di mana-mana melihat dan menyaksikan. Malaikat Allah kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat kiraman katibin, hak duduk belah kanan nama dia Raqib, hak duduk belah kiri nama dia Atid. Dia tahu apa yang kita buat, dia catat dan dia tulis. Jadi bila kita tak ada iman dalam hati, maka dia akan dengan sendirinya menatijahkan lisan yang betul. Lisan makna lidah. Yastaqima lisan hatta yastaqima lisanuhu. Apabila betul hati, betullah lidah. Nak pastikan hati kita betul, lidah kita kena betul. Siapa cakap tak betul, orang tu adalah orang yang membawa alamat munafik. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia bercakap, dia tipu. Bila dia bercakap, dia bohong. Muslimat yang dikasih sekalian, sebab tu tuan-tuan tengok Nabi SAW dalam peristiwa diangkat menjadi Nabi di belah dada. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi di belah dada. Nampak? Dalam peristiwa sambutan Maulid Rasulullah, duduk cerita akan jumpa dengan kisah belah dada. Bahkan ada ulama menyebut Nabi di belah dada banyak kali. Waktu Nabi duduk dengan mak susu Nabi di belah dada, cuci. Waktu mana dicucian hati Nabi, waktu dia duduk dengan mak susunya di Bani Sa'ad, cucian. Waktu Nabi sinul murahaqah di belah dada, dicuci hati. Nak cerita proses cuci hati ini berkali-kali. Nabi Muhammad tuan-tuan, macam saya cerita sekarang, beranak betek dunia ni bersih tak? Kita beranak betek dunia ni paling betul. Kita beranak betek dunia berbuat. Mana ada manusia beranak betek dunia bersih tak? Boleh tak? Nazifan. Dilahirkan Nabi itu bersih. Kelok-kelokan bersih. Kita berbuat. Nampak tak? Tapi Nabi yang sudah bersih, dibersihkan lagi. Dicuci hati Nabi dengan air Zam-Zam. Nah, apakah kita kena buat proses pencucian sekali? Bila Nabi dicuci bukan sekali, bukan 2 kali, bahkan sampai 4 kali. Nah, apa kata banyak kali bukan Nabi kena buat pembedahan. Nabi dibedah daripada atas sampai ke pusat, buka cuci hati. Cuci dengan air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam? Kerana Zam-Zam itu adalah the holy water, the best water in the world. The holy water, air yang sangat suci. 5 syuri balam. Dengan sebab apa kamu minum air Zam-Zam? Minum nak bagi kenyang, jadi kenyang. Minum kerana nak dapatkan kesembuhan, jadi ubat. Nampak? Sebab itu kita minta supaya tambah iman, tambah ilmu yang bermanfaat, sihat daripada penyakit, syifaan min kulli da'. Ayat kata. Lepas
jiwa kosong, jiwa yang kacau. Dan tengoklah orang-orang yang kaya-kaya, sudah mereka di mana? Mati mereka di mana? Bolehkah dia membawa kekayaan dan kemewahan bersama? Dan tengok daripada zaman sejarah, orang-orang yang sangat kaya dulu, orang yang sangat berkuasa dulu. Aina Fir'aun wa aina Qarun. Macam mana Fir'aun di Mesir yang sangat berkuasa, sampai dia plan macam mana dia nak mati. Dia nak supaya dia mati, dia disimpan di dalam satu tempat yang hari ini orang nak belah batu granit tu pakai laser. Pakai laser. Nak belah batu granit tu pakai laser. Pakai laser. Saya pergi ke tempat di dekat sempadan Sudan. Yang kita pergi ke Gizah tu. Gizah tu dekat Kairo. Yang piramid yang masuk dalam apa benda ada itu. Benda tu dibawa lagi tu. Sebab kawasan tu bukan ada batu. Sebab tu orang heran. Lah, pertama dia kereta pergi belajar tu ada. Oh, main punya dia. Macam mana dia bawa? Dia buka batu yang besar disusun sebegitu rumah. Sedang. Di tempat dia tu belah batu tu, nampak ada bahagian yang masih lagi tak selesai. Ada sejak tak selesai zaman tu, keadaan hancur. Yang di kerajaan itu telah lenyap, tetapi tinggalannya masih ada. Kalau ada tinggalan, tubuh dia tinggal. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Sebab sebenarnya Rasulullah Nabi tak pernah pergi Mesir. Nabi tak pernah pergi Mesir. Nabi pergi Mesir sekali masa zaman di mana berlakunya Surah Mi'raj. Singgah di Jabal Tur, kata sebagian ulama, singgah di Bukit Tur. Bukit Tur ni di sebelah Sinai. Sebelah Sinai. Seberang Laut Merah. Tetap dia kena lalu Suez masuk Sinai. Jabal Tur dekat Nabi Musa. Sebelah sana tu Jordan. Kan Nabi Musa lari daripada Fir'aun, lari pergi jumpa dengan Nabi Syuaib, nikah dengan Nabi Syuaib, balik Nabi Musa menajak di Jabal Tur. Tetapi Fir'aun belah sana. Allah kata dalam Quran, al-yawma nunajjika bi badanika, hari ini telah kami selamatkan tubuh jasad kamu, litakuna liman khalfaka ayah, supaya jasad kamu yang ditemui itu jadi bukti kepada umat selepas. Maknanya tubuh Fir'aun tetapi tengok hari ini ada. Bukan satu. Saya masih ingat kajian yang dibuat, saya baca waktu saya di Mesir. Satu mumia yang dibuat kajian oleh pakar mendapati mumia itu, di dalam mumia itu mempunyai kandungan air garam yang tinggi. Dan mereka menyiasati itulah Fir'aun yang telah tenggelam di dalam Laut. Tetapi Allah selamatkan. Orang lain tenggelam, bila Laut kacau tenggelam, tapi Allah selamatkan dia. Begitulah Allah selamatkan. Fir'aun ini bukan nama, tuan-tuan jangan salah faham. Fir'aun bukan nama. Fir'aun adalah gelaran. Macam kita sultan itu gelaran. Raja itu gelaran. Fir'aun juga gelaran. Nama dia macam-macam. Tutankhamun, Ramses I, Ramses II. Dia ada banyak nama. Fir'aun. Macam Kaisar. Kaisar bukan nama, itu gelaran. Kaisar ini untuk dalam bahasa dia Caesar lah. Kaisar ini ada bukan dia punya nama, gelaran. Jadi yang dikatakan iman yang bersemayam dalam hati itu mesti digemu-gemukan selalu. Perkara iman adalah perkara yang paling penting. Dia paling akar, dia paling pokok. Kalau kata kita ni nak faham ibadat yang kita buat
Dia mesti ditanam di atas tanah yang subur. Apa maksud tanah subur? Itulah akidah yang betul. Jadi akidah yang betul membangun tanah yang subur. Ranting yang muncul daripada dahan pokok yang ditanam itu, kemudian menjadi pohon yang rimbun, itulah ibadat yang kita buat. Kemudian di sana ada pagar yang kepung pokok itu, pokok kayu batu tadi itu, ada tanah yang subur, pokok itu tumbuh, keluar ranting, muncul dahan, ada daun-daun yang rimbun, ada buah-buahan yang ranum. Itu umpama ibadat yang kita buat. Apa dia pokok? Apa nama pagar ulama? Pagar itulah yang disebut oleh ulama sebagai tasawuf. Ilmu tasawuf. Kita ada ilmu berkenaan penyakit-penyakit hati yang merosakkan amalan. Kita mengaji apa itu hasad, apa itu riya, apa itu sum'ah, apa itu dengki, apa itu hukum dunia, apa itu semua yang akan menjahanamkan amalan kita. Kalau kita tanam pokok itu, kita tak protect dia, kita tak makan dia, jahanam amalan. Satu yang betul. Tapi kata al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad, dengki kamu, dia makan kebaikan yang kamu buat, maksudnya makan pahala yang kamu telah dapat. Seumpama api yang makan, ia akan kayu. Api makan kayu, lama-lama jadi api. Nyala lagi, akhirnya jadi abu. Abu mayani tubang. Itu yang dikata haba'an mansura, ibarat lagu yang berterbangan. Orang yang terpedaya dengan amalan, ikhlasnya tiada. Orang yang terpedaya dengan amalan yang dia buat, dia kata dia dapat pahala, adalah umpama seorang yang berada di tengah panas yang terik. Dia melihat di depannya seumpama satu kawasan yang penuh dengan ayam. Kita pergi padang kapal terbang, kan bibi tengok macam ayam tengah-tengah jalan, jalan tak boleh terbang tu macam ayam. Tak lagi nak belah ayam, bukan ayam. Apa-apanya itu dipanggil fata morgana. Itulah yang dipanggil logam ayam. Yang itulah yang kita sangka ayam. Apa-apanya dia bukan ayam, kita pergi dekat, ayam tak ada. Macam itulah kalau orang kampung saya belah kena bendam. Bila bendam musim kemarau, keringnya, kering ketil dan kemarau yang sangat dahsyat sampai berukau, tak ada hujan. Maka kita pergi tengok-tengok, bila ayam betul-betul petak, kita jatuh ayam, pipi tengok bukan ayam, dia adalah logam ayam ataupun fata morgana ataupun benda yang nampak macam ayam, bukan ayam. Yang itulah yang menimpa manusia yang tertipu dengan amalan. Dia tak Islam, dia bila pun dia dapat pahala, Tuhan tak bagi kat dia pahala. Na'udzubillahi min dzalik. Satu kali saya juga doa, Pak Duduk saya ke diri, mari kita berjuang, pastikan kita bersih hati kita dulu. Selalu minta, ya Allah, Kau jadikan amalan ini ikhlas kerana-Mu. Allahumma ja'al a'mali hadhihi khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Minta ya Allah, jadikanlah amalan-amalan kami ini ikhlas semata-mata kerana-Mu, kerana agama-Mu ya Allah. Hidup lawannya mati, sihat lawannya sakit, muda lawannya tua. Kami Allah Tuhan, dia terlupa untuk bersiap, dia terlupa untuk bersedia untuk tinggal dunia yang sementara ini. Sampai masa kita akan pergi, jangan kita menyesal di sana, menyesal di sini. Sebab itu dalam Islam kita disuruh memberikan tazkirah selalu, suruh muhasabah selalu, buat check and balance selalu. Wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, beri peringatan.
sebetulnya mudah-mudahan makin hari kita makin baik dan makin hari kita lebih baik. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada kemarin dan esok adalah lebih baik daripada hari ini. Teruskan dengan positif dengan kehidupan, positif dengan ujian, Allah menghadapi segala yang datang daripada cubaan. Sesungguhnya memang kita dijadikan dan dicipta oleh Allah untuk menempuh ujian dan cubaan. Dia menurut ayyuhum ahsanu amalan, untuk menguji kata Allah siapa yang lebih baik amalannya di antara kita. Sekali lagi tuan-tuan, celakalah semua manusia melainkan orang-orang yang berilmu. Celakalah